Oke, hai, assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada Anda yang setia menanti. Oke, apa kabar semua malam ini? Oke, pada malam ini saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana saya boleh terlibat dengan aliran tenaga dalam. Oke, kali ini saya akan bercerita. Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Hai, saya Ridwan Jalil bin Yahya, merupakan Sales Manager Green Metric yang beroperasi di Kajang, Selangor. Kepakaran kami adalah membantu para pelancong dalam dan luar negara, syarikat korporat dan agensi kerajaan serta mereka yang menghadapi masalah pengangkutan dalam menyediakan perkhidmatan kereta sewa yang bersih, selesa, tip-top dan selamat agar pelanggan kami sampai ke destinasi dengan tenang dan gembira. Okey, apa khabar semua? Selamat malam. Anda dengar apa yang saya cakap? Kalau anda dengar, anda boleh komen untuk saya melihat benarkah saya tidak bercakap seorang diri. Okey. Pada malam ini saya akan bercerita kepada anda, tajuknya bagaimana saya terlibat dengan aliran tenaga dalam. Sebelum tu, apa yang anda tahu berkenaan dengan tenaga dalam? Tenaga dalam ataupun dalam English inner power, maksudnya tenaga yang berada di dalam diri manusia. Jadi tenaga dalam ni, kalau kita manusia biasa mungkin tidak dibangkitkan. Jadi bagaimanakah untuk membangkitkan tenaga dalam diri anda? Dia umpama seekor naga yang tidur menanti masa untuk dibangkitkan. Tenaga dalam ini boleh dibangkitkan sama ada melalui seorang yang mempunyai tenaga yang kuat, dia akan membangkitkan tenaga anda, ataupun anda melalui teknik-teknik yang kita ajar dan seterusnya. Hai Pak T. Zaidi, terima kasih kerana menonton. Jadi melalui latihan-latihan dan secara tidak langsung tenaga dalam dia dibangkitkan. Sebelum itu, saya juga merupakan seorang jurulatih tenaga dalam daripada Pertubuhan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Bentara Sakti Selangor yang beroperasi di Subang Jaya. Okey. Sebelum tu saya akan mengimbau kenangan-kenangan lama yang mengusik jiwa. Ceritanya begini, bagaimana saya tertarik dengan Hai Tuan Effendi Ahmad, terima kasih kerana menonton. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton saya. Bagaimana saya tertarik dengan aliran tenaga dalam ni? Ceritanya bermula pada sekitar tahun 1996. Lama tu, masa tu saya berumur 16 tahun. Pada tahun 1996, saya seorang yang minat membaca. Saya tertarik dengan satu buku. Buku tu bertulis, Hai Dulang Cafe, terima kasih kerana menonton. Buku itu tertulis Tenaga Dalam. Buku tu tajuk dia begitu. Dan dikeluarkan oleh, masa tu dikeluarkan oleh Ustaz Arif daripada Cakra Alam. Jadi saya pun membeli buku. Saya pun membaca dan saya mengamalkan teknik pernafasan. Pada umur 16 tahun saya dah mengamalkan teknik pernafasan. Jadi
cerita tu habis dekat situ. Dan hai Tuan Saiful Azhar, terima kasih yang menonton. Jadi saya masih meneruskan teknik-teknik di dalam buku tenaga dalam tersebut. Kemudian pada tahun 2006 saya ternampak iklan daripada Cakra Alam. Dia buka pendaftaran untuk pelatih-pelatih untuk belajar asas tenaga dalam. Jadi saya pun daftar. Masa tu dia beroperasi dekat Maluri, Taman Maluri dekat dengan JJ School tu. Jadi pada tahun 2006 saya hadir kursus dekat situ dan diajar oleh arwah Ustaz Arif daripada Cakra Alam masa tu. Kemudian dia masa tu kursus 1 hari, dari pagi sampai ke malam lah masa tu. Jadi saya belajar. Bila dia setiap kali kita belajar tenaga dalam ni, dia akan buat satu ujian, buat testing. Jadi dia orang pun buatlah testing dekat saya kan. Dia orang kata tenaga dalam saya ni sebenarnya dah dibangkitkan. Saya tak sedar semasa saya berumur 16 tahun, pada sekitar tahun 1996 saya dah bermula latihan pernafasan, latihan jurus. Secara tidak langsung saya sudah membangkitkan tenaga dalam. Apa kebaikan dengan membangkitkan tenaga dalam ni? Kebaikan dia melancarkan perjalanan saraf darah merah kita. Dia mengaktifkan bila kita buat jurus dan teknik pernafasan, maka kandungan oksigen yang kita sedut tu dia macam cas, kan, cas dalam tenaga kita. Jadi sebenarnya saya tak nak bercerita soal tenaga dalam, saya nak bercerita bagaimana saya terlibat. Pada awal tahun 2008, masa saya belajar dekat Cakra Alam masa tu, saya kenal dengan tenaga pengajar dia, iaitu Cikgu Muhammad Noor, dan saya selalu ikut dia. Kemudian pada tahun 2008 dia mencadangkan kita buat satu pertubuhan yang baru. Jadi berbekalkan beberapa orang pelatih tenaga dalam, kami pun menghantar proposal dengan ROS. Setelah dikunjungi oleh beberapa badan daripada JAIS, daripada Bukit Aman, dia dicek untuk luluskan pertubuhan ni tidak mengancam keselamatan negara, tidak membawa aliran yang menyesatkan agama Islam. Dan dari beberapa pertubuhan, daripada beberapa agensi, tahun 2012 maka luluslah ROS. Lulusnya ROS, Pertubuhan Seni Bela Diri Tenaga Dalam Bentara Sakti Negeri Selangor. Dan secara tidak langsung saya bermulanya episod saya sebagai seorang jurulatih tenaga dalam. Masa tu bila saya dilantik tu jadi jurulatih, saya tak fikir panjang, terus buat je. Orang kata just do it, your confidence level will come in. Jadi bila kita terlalu berfikir tu, dia jadi stuck. Tapi bila kita terus buat, dia akan terus. Jadi itu ceritanya bagaimana penglibatan saya dalam aliran tenaga dalam. Sampai sekarang pun masih ada beberapa orang pelatih lama yang mana mereka masih memanggil saya untuk buat training. Dan
Saya masih mengatur. Sebab apa? Sebab bila berlakunya pandemik PKP kan, pandemik COVID-19, dalam tempoh PKP tu, jadi terhenti beberapa bulan. Jadi kita masih merancang untuk mengaktifkan semula latihan. Sebab apa? Sebab tenaga dalam ni, kalau anda buat latihan seorang-seorang, dia tak jadi. Dia punya semangat tu tak sama. Jadi dia perlu ramai-ramai. Dia perlu, bila ramai-ramai punya semangat tu, dia punya teknik dia lebih berkesan lah. Kalau duduk seorang, dia datang malas. Tapi bila anda berhenti, maka badan jadi lemau lah. Kan, bila anda sebelum ni aktif bersukan, aktif berjogging, tiba-tiba anda berhenti secara mendadak, macam tu lah. Sama je apa-apa sukan, apa-apa seni bela diri, bila anda berhenti berlatih, berhenti melakukan latihan, maka dia akan efek tubuh badan kita. Sebenarnya bukan saja tubuh badan, tetapi pemikiran, perasaan. Jadi kita mudah jadi sensitif, kan? Bila cakap sikit sentak, bila cakap sikit sensitif. Jadi aura-aura negatif ni akan pergi, akan keluar bila kita aktif dalam bersukan, selalu berjogging, selalu buat latihan warming up, workout dan sebagainya. Dia akan membuatkan kita punya gaya hidup tu menjadi lebih sihat, pemikiran pun menjadi lebih sihat. Begitulah sedikit cerita bagaimana penglibatan saya dengan aliran tenaga dalam yang sekarang di bawah Pertubuhan Tenaga Dalam Bentara Sakti. Kita, pertubuhan kita diluluskan, masih aktif lagi tuan-tuan, masih lagi aktif di bawah ROS, di bawah pendaftaran pertubuhan. Begitulah kisahnya. Okey, kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di ruang komen. Sebab apa? Sebab dulu sebelum, pada tahun 2014, kita punya guru utama yang saya cerita tadi, Cikgu Muhammad Noor tu, dia meninggal dunia. Jadi kalau tidak, semasa kursus sehari itu, dialah yang akan membangkitkan tenaga dalam para peserta yang baru. Jadi saya cuma menjadi jurulatih untuk latihan jurus dan pernafasan dan sebagainya. Begitulah sedikit cerita tentang diri saya, bagaimana saya terlibat dengan aliran tenaga dalam. Daripada tahun 1996 minat saya kepada tenaga dalam. Kemudian pada 2006 saya hadir kursus. Tahun 2008 bila berkumpul, bila masa tu Cakra Alam dalam masalah, sebab banyak individu yang attack Ustaz Arif masa tu. Jadi kami antara pelatih-pelatih dekat situ bersetuju untuk membuka satu pertubuhan dan satu aliran. Cuma aliran tenaga dalam Bentara Sakti ni dia lebih kepada jurus Asma'ul Husna, begitulah.
Okey, itu saja cerita saya pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Okey, kalau tiada sebarang pertanyaan, saya undur diri dulu. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih setia menonton saya sehingga saat ini. Assalamualaikum. Bye-bye.